Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sidang jemaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya doakan sentiasa berada di bawah riayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam waktu yang kita berada sekarang. Semoga Allah merahmati kita semua dan menjaga kita dari segala bencana dan malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Kita menyambung perkongsian kita di dalam membicarakan rantaian ayat-ayat di dalam surah Al-Baqarah. Kita sampai kepada ayat 229 yang seperti dipaparkan, ayat yang agak panjang. Kita akan bahagikan kepada dua bahagian, insya-Allah. Ini adalah bahagian yang pertama. Sebelum tu kita perdengarkan dulu bacaan daripada Qari' ayat tersebut, surah Al-Baqarah ayat 229. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim, yang antara lain diterjemahkan, ditafsirkan seperti berikut. Talak yang boleh dirujuk kembali itu hanya 2 kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memegang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan, yakni menceraikannya dengan cara yang baik. Dan tidaklah halal bagi kamu mengambil balik sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, yakni isteri-isteri yang diceraikan itu, kecuali jika keduanya, yakni suami isteri, takut tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah. Oleh itu, kalau kamu khawatir bahawa kedua-duanya tidak dapat menegakkan aturan-aturan hukum Allah, maka tidaklah mereka berdosa mengenai bayaran, yakni tebus talak, yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya, dan mengenai pengambilan suami akan bayaran itu. Itulah aturan-aturan hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Dan sesiapa yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ayat daripada ayat 229 surah Al-Baqarah. Dimulai, kita masih lagi membicarakan tentang permasalahan yang sebelum ni kita ceritakan, iaitulah tentang bab talak. Bab talak. Maka ayat ini dimulai dengan at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Talak itu dua kali. Kenapa tiba-tiba dimulakan dengan talak ini 2 kali? Kerana diceritakan di dalam tafsir,
yang diriwayatkan oleh mufassir. Dalam riwayat mengatakan bahawa ketika mana talak itu disyariatkan, maka pada permulaannya berlaku pengambil mudah, berlaku di kalangan orang muslimin, mereka mengambil mudah tentang talak. Maka mereka menjatuhkan talak kepada isteri-isteri mereka dengan secara mengambil mudah. Maka perkara tersebut, bila mana seorang itu menceraikan dengan mengambil mudah, dia akan berlaku dengan banyak kali. Dengan banyak kali. Bila mana habis ataupun di dalam tempoh iddah, mereka akan merujuk kembali. Kemudian berlaku lagi talak, mereka akan merujuk kembali. Begitulah yang berlaku pada permulaannya. Maka ini mendatangkan kemudaratan. Perkara ini mendatangkan kemudaratan kepada isteri, kan, kepada isteri. Maka diturunkan ayat ini untuk menjauhkan kemudaratan tersebut, mudarat yang akan ditimpa oleh isteri bila mana berlaku talak ini dijatuhkan banyak kali. Maka Allah menetapkan di sini bahawa talak itu dibolehkan hanya 2 kali. Marratan, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Dua kali. Fa'imsakum bima'ruf. Fa'imsakum bima'ruf. Imsak asal maksudnya dia daripada masaka. Masaka kemudian dia adalah fi'il madhi. Kemudian ditambah dengan satu huruf jadi amsaka. Dia fi'il madhi juga. Amsaka. Masaka bermaksud memegang. Kan, memegang. Amsaka bermaksud menjaga. Menjaga ataupun mengawal. Menjaga ataupun mengawal. Ataupun mengawal sesuatu. Sebagai contohnya imsak, ketika mana waktu imsak, maknanya waktu imsak itu di dalam bulan masa kita berpuasa, waktu imsak itu ialah waktu yang mana kita menjaga, berjaga-jaga. Itu dia panggil imsak, menjaga-jaga di diri. Dengan tidak makan walaupun belum lagi diazankan. Itu dipanggil imsak, menjaga ataupun mengawal. Menjaga atau mengawal. Dia daripada amsaka. Kalau kita tengok, dia punya fi'il dia lah daripada amsaka yumsiku ni. Yumsiku imsak. Maknanya berkawal, menjaga. Kan, berkawal ataupun menjaga. Yumsiku imsak. Itu daripada fi'il dia. Dia daripada fi'il yang mana asal dia adalah 4 huruf. Kan, masaka 3 huruf dia, maknanya pegang. Amsaka menjaga ataupun mengawal. Dia daripada ditambahkan di satu huruf jadi 4 huruf. Kalau tengok daripada pattern dia ialah daripada pattern amsaka af'ala, pattern yang keempat. Pattern yang keempat. Amsaka daripada pattern af'ala. Maknanya mengawal, menjaga. Maknanya menjaga apa? Menjaga akan perkahwinan itu dengan rujuk kembali. Menjaga dengan rujuk kembali. Dalam talak 2 kali ini, maka hendaklah diputuskan sama ada dia masih lagi mahu rujuk kembali, imsakun bima'ruf, dengan menjaga dengan sebaiknya, kan, ditunaikan balik hak-hak yang sepatutnya dikatakan ma'ruf, dengan kebaikan. Maknanya kembali balik. Imsakum bima'ruf maknanya kembali balik dengan dikatakan rujuk, kan, rujuk kembali kepada isteri. Dikatakan imsakum bima'ruf, rujuk kembali kepada isteri. Ini berlaku bila mana cerai itu 2 kali. Maka apabila berlaku cerai yang kedua, maka hendaklah diputuskan, kan, hendaklah diputuskan sama ada 2 perkara, sama ada rujuk kembali, kan,
rujuk kembali. Bila mana rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf, dengan cara ditunaikan hak-hak yang sepatutnya, kali kedua tu rujuk kembali, maknanya ada lagi boleh rujuk kembali dan ditunaikan hak-haknya, iaitu dengan ma'ruf, hak-hak yang diketahui di dalam bersuami isteri, ataupun tasrih, ataupun lepas. Sarraha yusarrihu tasrih, maknanya lepas. Lepas maknanya bercerailah, berlakulah perceraian. Dia pada sarraha yusarrihu, sarraha yusarrihu maknanya lepas, melepaskan. Sarraha yusarrihu, melepaskan. Dia bukan lepas saja, tapi melepaskan, maknanya ada sesuatu yang dilepaskan. Yusarrihu tasrih, fi'il dia punya kata nama dia. Mudhari' dia ialah yusarrihu. Dia punya madhi dia sarraha. Ini daripada pattern yang kedua, fa'ala. Fa'ala. Ada tasydid itu. Ada tasydid. Dia daripada saraha. Saraha dia adalah 2 huruf dia, fi'il yang 3 huruf dia asalnya. Cuma bila mana dijadikan tambahan 4 huruf sarraha, maka dia mengikut pattern yang kedua ni, sarraha. Okay? Maknanya melepaskan. Jadi dia kena bila mana cerai yang kedua itu pun masih lagi diberikan keputusan sama ada hendak rujuk kembali, fa imsakum bima'ruf, selepas bercerai yang kedua, au tasrihun bi ihsan, ataupun melepaskan dengan cara yang baik. Yang ini menjatuhkan talak dengan cara yang baik lah, dengan cara yang mulia. Seterusnya, wala yahillu lakum. Sebelum itu perkataan ihsan pun dia sama dengan pattern imsak kan. Kalau kita tengok ihsan, imsak sama. Dia asal dia bermaksud kita tak datangkan di sini, tapi kalau kita tengok perkataan dia sama dari segi pattern dia. Dia kalau hasuna maknanya baik. Ihsan maknanya berbuat baik. Berbuat baik. Ihsan. Dia daripada ahsana, asal fi'il madhi dia. Kalau mudhari' dia yuhsinu. Kalau masdar dia, ini kata nama dia. Kata nama dia ialah ihsan. Ihsan. Kemudian, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Dan tidak halal, yahillu kita dah ambil sebelum ni, an ta'khudhu mimma ataitumuhunna, untuk kamu mengambil mimma ataitumuhunna. Ata bermaksud beri. Ata yu'ti ita, maknanya beri. Memberi. Memberikan, kita berikan apa? Kepada isteri kita berikan mahar sebelum ini. Kan? Ketika mana berlaku perkahwinan kita berikan mahar. Maka bila mana berlaku yang sedemikian, berlaku perceraian, maka tak boleh ambil mahar dah. Mahar tak boleh. Mahar habis, itu menjadi hak isteri. Syai'a, sedikit apa pun, dia jadi penguat. Penguat maknanya jangan, kena jaga, jangan ambil walaupun sedikit. Jangan ambil walaupun sedikit. Illa, kecuali, ada pengecualian. Ayyakhafa alla yuqima hududullah. Kecuali kedua-duanya takut la yuqima, tidak dapat mendirikan, tidak dapat mempraktikkan, tidak dapat melakukan yuqima hududallah, hukum-hukum Allah. Jadi ada pengecualian. Pengecualian ini apa? Pengecualian ini dinamakan hukum khulu'. Kita akan bicarakan insya-Allah hukum khulu' pada ayat yang seterusnya sampai kepada bahagian yang kedua, sampailah kepada akhir ayat insya-Allah tentang khulu' ini. Maknanya ini dia ada pengecualian. Insya-Allah kita akan jumpa balik semula di dalam bahagian yang kedua. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Aqulu qawli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi